Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Yang saya hormati Dr. Rozita binti Amaruddin selaku pensyarah perekonomian kos bagi set 1 dan yang saya kasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 6 akan mematangkan projek laporan kami. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Hazatunis binti Saufi, Siti Nursyazah Ifah, Izzah Atika, Putri Dayana dan Siti Maisarah. Bagi laporan projek kami telah memilih syarikat Gold Star Bakery sebagai sebuah syarikat hipotetikal bagi kajian laporan kami. Antara isi kandungan yang terkandung dalam laporan kami adalah pengenalan, profil syarikat, amalan perekonomian, perbincangan dan cadangan dan yang akhir sekali, rujukan. Sebagai pengenalan, saya akan menerangkan amalan perekonomian secara teori. Yang pertama, perekonomian kos. Perekonomian kos merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam industri tertentu seperti industri penggilangan. Dan maklumat daripada data yang telah diproses digunakan dalam proses perancangan, pembuatan keputusan dan kawalan. Manakala untuk perekonomian keuangan adalah proses mengumpul, mengelas, merekod dan menginterpretasi urus niaga mengikut piawai yang telah ditetapkan. Kegunaan perekonomian keuangan adalah untuk pengguna dalaman dan luaran seperti memegang saham, bakal pelabur, pihak pengurusan dalaman, pemiutan dan pihak berkuasa. Seterusnya, bagi kepentingan perekonomian kos, terdapat 4 kepentingan perekonomian kos, antaranya adalah yang pertama, kawalan kos. Kawalan kos adalah penting bagi menentukan operasi jabatan, proses dan kos dalam keadaan terkawal. Dengan adanya kawalan ini, maka setiap jabatan dalam organisasi dapat bekerja dengan lebih cekap untuk mencapai objektif syarikat. Dan kedua adalah membuat keputusan. Maklumat kos yang dipersembahkan dalam penyata kewangan akan digunakan oleh pihak pengurusan dalam membuat keputusan yang boleh memberi kesan terhadap prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang. Dan ketiga adalah membuat perancangan. Maklumat yang dipersembahkan dalam penyata kewangan akan dibuat perbandingan dengan aktiviti kos lepas bagi membuat perancangan yang lebih baik pada masa hadapan. Yang terakhir adalah penentuan dan anggaran harga. Itu di mana data-data daripada perekonomian kos membolehkan kos sesuatu item dikira untuk tujuan menetapkan harga sebelum item tersebut dijual. Latar belakang perniagaan. Perniagaan Gold Star Bakery dimiliki oleh Cik Putri Dayana Batrisya. Perniagaan ini telah ditubuhkan pada 4 April tahun 2019 di Ceras. Perniagaan ini adalah jenis milikan tunggal. Modal permulaan yang dikeluarkan adalah berjumlah RM30,000. Aktiviti utama perniagaan ini adalah membuat, menjual dan mengedar kek dan roti secara terus kepada para pelanggan bakery tersebut. Visi dan misi perniagaan. Visi utama perniagaan ini adalah untuk membuka sebuah galeri kek yang menawarkan kepelbagaian dari segi rasa kek dan kualiti roti yang dihasilkan, di samping memastikan produk-produk makanan yang dijual adalah pada harga yang murah. Misi perniagaan ini adalah untuk memastikan orang Islam mempunyai pilihan alternatif dalam membeli produk berasaskan bakery yang diyakini halal. Perniagaan ini sentiasa mengamalkan moto bersih dan diyakini. Dengan cara ini, ia akan membantu menarik para pelanggan terutama sekali dalam kalangan orang Islam, khususnya untuk membeli barangan bakery yang dijual tanpa merasa was-was. Selain itu, ianya dapat meningkatkan lagi peratus orang Melayu menceburi bidang yang selama ini dimonopoli oleh bangsa lain. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan perniagaan. Antara produk siap yang ditawarkan oleh Gold Star Bakery adalah pastry, roti, kek dan manisan. Sebagai contoh, croissant, cupcakes dan cinnamon roll. Selain itu, bakery ini turut menawarkan perkhidmatan seperti mengambil tumpahan kek dan roti untuk majlis-majlis rasmi dan tidak rasmi seperti majlis perkahwinan dan majlis ulang tahun kelahiran. Bakery ini turut menerima tempahan roti daripada beberapa buah sekolah untuk dijual di kantin dan koperasi sekolah mereka. Selain itu, perniagaan ini turut menghantar produk siap mereka ke beberapa kafe berdekatan Ceras seperti Mechanic Cafe dan juga Bookmark Cafe. Bagi struktur organisasi syarikat Gold Star Bakery yang diketuai oleh pengurus iaitu Putri Dayana dan di bawahnya ada pembuat kek iaitu Nur Haziatul Anis, pembuat roti iaitu Siti Nursyazah dan pemandu kereta Muhammad Ali. Di bawah pembuat kek kita ada pembantu iaitu Izzah Atika dan pembuat roti juga ada pembantu di bawahnya iaitu Siti Maisarah.
Seterusnya, proses pengeluaran bagi kek dan juga roti. Yang pertama adalah input. Input adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat kek dan roti seperti tepung dan telur. Kemudian proses transformasi. Proses transformasi ini adalah daripada bahan mentah kepada output yang perlu melalui beberapa langkah. Yang akhir sekali adalah output. Output adalah barang yang dikeluarkan oleh syarikat Costa Bakery, iaitu kek dan juga roti untuk dijual kepada pelanggan. Ini merupakan langkah untuk membuat roti. Yang pertama adalah menyukat bahan, yang kedua adalah menggaul dan mengadun, yang ketiga adalah rehat adunan selama setengah jam, kemudian potong adunan mengikut berat dan rehat adunan, kemudian dough dibentuk mengikut jenis yang dikehendaki. Kemudian rehat adunan lebih kurang 45 minit dan adunan dimasukkan ke dalam oven selama 12 hingga 15 minit dan roti dikeluarkan daripada oven. Dan pembuat roti perlu memeriksa mutu produk sebelum pembungkusan dan seterusnya membungkus serta melabel dan menyusun roti yang telah diperiksa di kedai ataupun diletakkan ke dalam kotak dan seterusnya diedarkan kepada sekolah-sekolah. Ini pula langkah dalam membuat kek. Yang pertama adalah menyukat bahan, kemudian menggaul dan mengadun bahan, memasukkan adunan ke dalam acuan, adunan dimasukkan ke dalam oven dan kek dikeluarkan. Kemudian pembuat kek perlu memeriksa mutu produk sebelum pembungkusan. Seterusnya pembungkusan dilakukan dan kemudian menyimpan produk yang telah siap ke dalam kotak ataupun peti ais dan diedarkan kepada pekedai. Seterusnya, bahagian 3, amalan perikanan kos. Yang pertama dalam bahagian ini adalah tujuan perikanan kos. Objektif perikanan kos secara teorinya adalah untuk menyediakan maklumat pengurusan kos secara terperinci untuk mengawal operasi dan merancang masa depan organisasi. Oleh itu, untuk menjaga pengurusan dalaman bakery, Cik Dayana telah menjalankan perikanan kos dengan tujuan. Yang pertama adalah untuk mengawal atau menganalisis kos dan kerugian. Data-data yang diperoleh daripada perikanan kos boleh digunakan dan dianalisis untuk mendedahkan segala pembaziran atau kerugian yang telah berlaku disebabkan oleh kurang kecekapan. Oleh hal yang demikian, dengan data-data tersebut, Cik Dayana dapat mengambil tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut. Seterusnya, tujuan yang kedua adalah untuk pembuatan keputusan. Maklumat kos yang dipersembahkan dengan betul dan tepat sangat berguna kepada Cik Dayana dalam membuat keputusan yang boleh memberi kesan terhadap prestasi dan kedudukan kewangan perniagaannya sama ada dalam jangka masa pendek ataupun panjang. Contohnya, jika terdapat sebarang kerugian, pembaziran ataupun sebarang risiko, Cik Dayana dapat membuat keputusan dengan cepat untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar berlaku. Selain itu juga, ia dapat membantu Cik Dayana dalam membuat keputusan yang berkaitan perkembangan perniagaannya, contohnya pembukaan cawangan. Seterusnya, tujuan yang ketiga adalah untuk menentukan harga jualan. Faktor kos merupakan faktor yang penting dalam menentukan harga di samping beberapa faktor yang lain seperti faktor harga pasaran, persaingan dan lain-lain. Memandangkan Costa Bakery menjual pelbagai jenis kek dan juga roti, oleh itu ia memerlukan Cik Dayana untuk mengenal pasti secara teliti kos bagi setiap jenis produk tersebut. Data-data kos dari perikanan kos membolehkan Cik Dayana menentukan kos bagi setiap jenis kek ataupun roti untuk tujuan menetapkan harga yang sesuai dengan mengambil kira faktor-faktor di atas sebelum produk tersebut dijual. Tujuan yang terakhir adalah untuk membuat perancangan. Perbandingan maklumat kos yang lepas dan maklumat kos yang terkini, ia membantu Cik Dayana dalam membuat perancangan dari segi perkembangan ataupun pembangunan bakerynya. Perikanan kos dapat menyampaikan maklumat-maklumat kepada Cik Dayana untuk merancang sesuatu bagi mencapai objektif yang telah beliau tentukan. Selain itu juga, ia juga membantu Cik Dayana dalam menangani risiko-risiko yang mungkin berlaku dengan membuat perancangan yang lebih rapi untuk mengurangkan ketidakcekapan pada masa hadapan. Seterusnya, yang kedua dalam bahagian ini adalah kos-kos pengeluaran. Kos pengeluaran adalah kos yang terlibat dalam proses pengeluaran produk di dalam organisasi. Oleh itu, antara kos yang terlibat dalam proses pengeluaran produk Costa Bakery ialah yang pertama, kos belian bahan mentah bulanan. Yang kedua, aset tetap. Yang ketiga, gaji dan ganjaran bulanan. Yang keempat, belanja pengurusan bulanan. Dan yang kelima, lain-lain perbelanjaan. Baiklah, kita akan teruskan dengan jenis perakaunan kos.
Bagi syarikat Gold Star Bakery, mereka lebih sesuai untuk menggunakan sistem pengengkosan normal kerana sistem pengengkosan normal menggunakan kos overhead kilang diserap untuk menentukan kos produk, iaitu dengan mengambil kira kos bahan langsung sebenar, kos buruh langsung sebenar dan juga overhead kilang diserap. Sistem pengengkosan normal ini juga merujuk kepada pengengkosan yang mengukur kos overhead kilang berdasarkan kepada overhead pratentu. Kadar overhead pratentu bagi syarikat Gold Star Bakery ditentukan dengan menggunakan kadar jabatan. Terdapat dua buah jabatan sokongan iaitu Jabatan Tenaga dan Jabatan Penyelenggaraan, manakala Jabatan Pengeluaran terdiri daripada Jabatan Adunan, Jabatan Pembakaran dan juga Jabatan Pembukusan. Kos Jabatan Tenaga diagih berasaskan jam kilowatt, manakala kos Jabatan Penyelenggaraan diagih berasaskan jam penyelenggaraan. Penggunaan overhead kilang diserap ini dapat memastikan kos produk seunit yang seragam untuk sesuatu tempoh dan peletakan harga yang lebih awal dapat dibuat. Seterusnya, yang keempat dalam bahagian ini adalah pengengkosan kos produk. Terdapat dua kaedah dalam pengengkosan kos produk. Yang pertama adalah kaedah pengengkosan tempahan kerja, yang kedua adalah kaedah pengengkosan proses. Gold Star Bakery menggunakan kaedah pengengkosan tempahan kerja bagi mengira ataupun menentukan kos bagi pengeluaran produk kek, di mana kos akan dikenakan terhadap setiap kerja yang terlibat. Hal ini kerana Gold Star Bakery menghasilkan kek yang berlainan bentuk, rupa, warna, jenis, rasa, saiz dan hiasannya. Selain itu, kaedah pengengkosan ini dipilih juga kerana kek dihasilkan adalah berdasarkan tempahan ataupun permintaan pelanggan. Kebanyakan permintaan pelanggan adalah mengikut cita rasa dan spesifikasi yang pelanggan tentukan sendiri, yang bermakna ia berlainan daripada kek yang dipaparkan di bakery. Oleh itu, kos yang terlibat seperti bahan mentah, buruh langsung dan overhead juga akan berlainan mengikut setiap kek dihasilkan. Seterusnya, Gold Star Bakery pula menggunakan kaedah pengengkosan proses bagi mengira atau menentukan kos bagi pengeluaran produk roti, di mana kos akan dikenakan terhadap setiap proses yang terlibat sebelum siap sepenuhnya. Gold Star Bakery hanya menggunakan 3 jenis roti iaitu croissants, Korean garlic bread dan cinnamon roll. Proses pengeluaran bagi setiap jenis roti tersebut dikeluarkan dalam jumlah yang banyak oleh kerana permintaan yang tinggi. Terdapat dua kaedah dalam mengira unit persamaan tersebut iaitu kaedah purata wajaran dan kaedah masuk dulu keluar dulu iaitu MDKD. Namun, Gold Star Bakery telah memilih kaedah masuk dulu keluar dahulu iaitu MDKD. Hal ini kerana adunan ataupun bahan mentah yang digunakan dalam proses pengeluaran roti mempunyai tempoh masa yang singkat untuk rosak. Oleh itu, masuk dulu keluar dulu sangat sesuai digunakan kerana MDKD mengandaikan inventory awal akan disiapkan terlebih dahulu sebelum mana-mana unit baru dimulakan. Baiklah, yang terakhir bagi amalan perakaunan kos iaitu pengumpulan, pengklasifikasian dan peruntukan kos. Yang pertama, pengumpulan kos. Pengumpulan kos merujuk kepada perekodan dan pengiktirafan kos-kos yang terlibat dalam mengeluarkan produk bagi syarikat Gold Star Bakery. Sumber-sumber dokumen diperlukan untuk menggambarkan jual beli atau transaksi yang dilakukan. Terdapat dua jenis sumber yang digunakan oleh syarikat Gold Star Bakery dalam proses pengumpulan kos. Yang pertama adalah sumber dokumen primer. Sumber dokumen primer merujuk kepada dokumen-dokumen yang melibatkan amaun urus niaga yang berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan secara tunai atau cek. Manakala sumber dokumen yang kedua adalah sumber dokumen sekunder yang merujuk kepada dokumen yang melibatkan proses pesanan dan penerimaan produk bagi Gold Star Bakery serta bertujuan sebagai rujukan sahaja. Yang kedua adalah pengklasifikasian kos. Pengklasifikasian kos bagi produk Gold Star Bakery digunakan untuk penilaian inventory dalam penyediaan penyata kewangan serta kegunaan pengguna luar, dan format adalah berasaskan pengengkosan serapan penuh. Syarikat Gold Star Bakery mengklasifikasikan kos berdasarkan fungsi pengeluaran dan bukan pengeluaran. Ianya terdiri daripada yang pertama, kos produk. Kos produk merujuk kepada kos-kos yang dilibatkan untuk menghasilkan produk siap. Ia terdiri daripada kos langsung dan kos tak langsung. Dan yang kedua adalah kos tempoh. Kos tempoh pula merujuk kepada kos-kos yang dilibatkan selepas penghasilan produk siap serta kos yang diperlukan untuk mendapat tempahan dan menghantar produk kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah peruntukan kos.
Peruntukan kos ialah kaedah menjejak kos bagi sesuatu produk. Bagi syarikat Gold Star Bakery, kos bahan dan kos buruh dapat dikesan terus kepada produk. Manakala kos overhead pula sukar dikenal pasti dengan tepat kerana melibatkan pelbagai asas alokasi untuk mengesan kos. Bagi syarikat Gold Star Bakery yang mengamalkan sistem pengekosan normal, di mana kos overhead diaplikasikan diguna dengan mendapatkan kadar overhead tertentu melalui kadar jabatan yang ditetapkan. Pengalokasian semula kos-kos yang diperuntukkan bagi syarikat Gold Star Bakery adalah dengan menggunakan kaedah urutan untuk menyokong jabatan sokongan kepada jabatan pengeluaran. Perbincangan yang kami dapat bagi syarikat kami adalah elemen kos yang terlibat adalah kos bahan mentah, kos buruh langsung dan kos overhead. Bagi kos bahan mentah adalah kos utama bagi syarikat kami dalam membuat pengeluaran kek dan juga roti. Kemudian bagi kos buruh langsung, syarikat kami telah mengupah 5 orang pekerja berdasarkan bilangan jam sehari bekerja, dan kos overhead pula syarikat kami menggunakan sistem pengekosan normal dalam pengiraan kos. Seterusnya adalah cadangan yang perlu ditambah baik bagi syarikat kami. Yang pertama adalah kami perlu mendapatkan pensijilan halal. Pensijilan halal ini untuk meningkatkan lagi keyakinan pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan oleh Gold Star Bakery. Untuk cadangan kedua, kami memilih untuk menambahkan bilangan oven pembakar. Tujuan penambahan bilangan oven adalah untuk membantu syarikat Gold Star Bakery bagi meningkatkan pengeluaran dan memenuhi permintaan pelanggan. Seterusnya, cadangan yang ketiga adalah menawarkan beberapa pakej. Contohnya, menawarkan pakej perkahwinan kepada bakal-bakal pengantin dengan bekerjasama ataupun dipanggil collaboration dengan beberapa butik pengantin. Hal ini akan membuatkan bakal pengantin berpendapat bahawa perkara tersebut akan lebih memudahkan bagi urusan majlis mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.